Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di sini. Dan selamat datang ke channel Azaman Sulaiman. Saya amat berharap agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, bagi membolehkan kita menjalankan aktiviti harian dengan baik dan terus bersama saya di sini. Saya juga memanjatkan doa agar kita semua sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbil alamin. Untuk siaran kali ini, saya akan meneruskan pembacaan novel Rusuh di Kuala, bab 11 berjudul Zaid Mulakan Gerakan. Kita lihat bagaimana Zaid merancang gerakannya. Berjayakah Zaid merancang gerakan untuk menyelamatkan kampungnya? Zaid perlu memikirkan strategi yang betul, kerana arus pembangunan sukar disekat. Jadi apakah strategi yang akan dirancang oleh Zaid? Zaid perlu bijak dan perlu bertindak bagai menarik rambut dalam tepung. Rambut yang dikeluarkan dan tepung tidak berselerak. Mampukah Zaid melakukannya? Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti pembacaan novel Rusuh di Kuala yang berjudul Zaid Mulakan Gerakan. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu opening video. Jom kita. Alhamdulillah, jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih sudi menemani saya di sini. Ingat, pertemuan ini telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah pasti ada hikmahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai seluruh alam ini dan tidak akan gugur walaupun sehelai daun, melainkan Allah yang mengaturnya. Intisari surah Al-An'am ayat 59. Cuba bayangkan, gugurnya sehelai daun dari pohonnya pun Allah yang mengaturnya. Apalagi pertemuan kita ini. Dan Allah tidak mentakdirkan sesuatu hanya saja-saja. Pasti ada rahsianya. Channel ini akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen seperti sketsa kehidupan, seni dan budaya, dan ada lagi beberapa segmen lain. Sesungguhnya ilmu mengenai kehidupan ini tidak pernah diajar di mana-mana universiti di dunia ini. Kita hanya dapat menimba ilmu ini melalui pengalaman hidup kita, juga pengalaman hidup kawan-kawan kita, dan juga melalui pembacaan. Jadi ikutilah video di channel ini untuk mendapatkan ilmu mengenai kehidupan. Terlanjur kawan-kawan telah ke sini, saya memohon kerjasama untuk terus bersama saya hingga akhir, dan saya memohon kawan-kawan untuk subscribe, like dan komen. Seandainya kawan-kawan ingin mengikuti video lain
yang telah diupload di channel ini, kawan-kawan klik atas nama saya di mana-mana video saya. Pihak YouTube akan bawa kawan-kawan ke page YouTube saya. Di sini kawan-kawan boleh tengok judul video saya dari berbagai segmen. Pilihlah mana yang berkenan di hati. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Dan insya-Allah di bahagian playlist kawan-kawan akan dibawa untuk mengikuti semua video dari Rusuh di Kuala, dari novel Rusuh di Kuala. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti pembacaan novel Rusuh di Kuala bab 11 yang berjudul Zaid Mulakan Gerakan. Jom kita. Jom saya mulai membaca novel Rusuh di Kuala bab 11 yang berjudul Zaid Mulakan Gerakan. Masa beredar begitu pantas. Tanpa disedari, seminggu sudah berlalu. Zaid telah berjaya mengadakan mesyuarat jawatankuasa beliau yang pertama. Zaid telah mengumumkan pelantikan setiausaha, bendahari dan 5 jawatankuasa tambahan. Dalam mesyuarat itu juga Zaid dan jawatankuasanya telah membuat pelantikan pengurusi biro. Ahli jawatankuasa beliau Kuala Johor juga bersetuju memberi mandat kepada Zaid, Azmi, Majid dan Salim untuk berbincang dengan pengurusi dan setiausaha pertubuhan NGO lain di kampung dalam membentuk jawatankuasa bertindak. Jawatankuasa beliau juga bersetuju menamakan Zaid, Azmi, Majid, Salim dan Khairul untuk menganggotai jawatankuasa itu bagi mewakili kesatuan beliau. Segala perancangan yang dibuat oleh Zaid, Azmi, Majid dan Salim berjalan lancar seperti mana yang mereka inginkan. Fasa pertama telah selesai dengan jayanya. Fasa kedua, untuk menghadap para pemimpin masyarakat setempat, mereka perlu mendapatkan sokongan dan kerjasama Pak Hassan. Pak Hassan adalah seorang pemimpin masyarakat yang sangat dihormati di kampung Kuala Johor. Terlalu banyak pengorbanan dan jasa telah ditaburkan di kampung itu. Terlalu banyak yang rasa terhutang budi dan jasa kepada Pak Hassan. Justru itu, kata-kata Pak Hassan, rata-rata masyarakat kampung tidak berani menyanggahnya. Misi menemui pemimpin masyarakat dalam usaha membentuk jawatankuasa bertindak ini mendapat kerjasama yang baik. Pak Imam dan juga pengurusi JKK Kuala Johor serta Ketua Cawangan Putera Kuala Johor telah dinamakan sebagai pengurusi jawatankuasa bertindak itu. Pak Hassan pula bertindak sebagai penasihat dan kehadiran Pak Hassan dalam mesyuarat jawatankuasa itu diwajibkan, manakala Zaid sebagai setiausaha dan Azmi penolong setiausaha. Usaha murni ini juga berjalan dengan lancar, walaupun terdapat penentangan kecil dari sebahagian kecil penduduk tempatan. Penentangan ini kerana mereka tidak faham
dan telah dimainkan oleh beberapa orang pemimpin masyarakat yang tidak senang dengan gerakan ini. Bagi mengatasi masalah salah faham ini, Zaid telah meminta Majid, Salim, Khairul dan beberapa orang lain untuk memantau dan mengenal pasti penentangan itu. Jika boleh, mereka kena terangkan dan betulkan persepsi mereka itu. Sekiranya mereka tidak mampu, Zaid meminta mereka melaporkan kepada dia, Azmi dan Pak Hasan, untuk bertindak. Zaid ingin sokongan bulat dan padu dalam melaksanakan gerakan ini. Jika tidak, pasti sukar untuk mencapai matlamatnya, kerana mereka yang ditentang akan mengambil kesempatan daripada kerapuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Sejarah biasanya akan berulang, cuma kehadirannya dalam bentuk berlainan daripada apa yang pernah berlaku. Sebagai manusia, kita perlu mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku di masa silam. Bagaimana dan apa puncanya kerajaan Melayu Melaka yang suatu ketika dulu begitu kuat dan telah hancur di tangan Portugis pada tahun 1511. Semuanya berpunca daripada sikap iri hati, perebutan kuasa sesama sendiri yang membawa kepada perpecahan dan perbalahan. Menyedari ini, Zaid akan berusaha untuk mengecilkan suara-suara protes dan penentangan itu. Bagi mematikan api protes dan penentangan itu, Zaid sanggup turun berbincang dan menerangkan kepada mereka yang tidak faham. Sekiranya Zaid merasakan ada masalah untuk berdepan dengan orang yang membakar api penentangan, dia akan bawa Pak Hasan dan Azmi bersama. Dalam mesyuarat pertama jawatan kuasa bertindak itu, ahli jawatan kuasa telah bersetuju sebulat suara melantik Pak Hasan sebagai penasihat, Pak Imam sebagai pengurusi, Timbalan Pengurusi Haji Zakaria, Zaid dilantik sebagai setiausaha, dan Zaid meminta persetujuan jawatan kuasa untuk memberikan dia melantik Azmi sebagai penolong setiausaha. Dalam mesyuarat itu juga jawatan kuasa telah memberikan mandat penuh kepada Zaid untuk merangka satu memorandum bantahan. Memorandum yang Zaid rangka akan dibentangkan dalam syarat jawatan kuasa untuk dibincangkan sebelum dikemukakan kepada kerajaan negeri. Zaid akur dengan keputusan itu, walaupun dia merasakan amat berat untuk mengambil tanggungjawab sendirian bagi merangka memorandum bantahan itu. Namun jauh di sudut hatinya, Zaid merasakan memang ada kewajarannya untuk mereka memberikan dia tanggungjawab membentuk rangka memorandum itu, kerana rata-rata jawatan kuasa masih kabur apa yang hendak diminta dan dibuat. Demi untuk mempertahankan kampung halamannya, dan kini sudah mendapat kerjasama dari sebahagian besar kepimpinan di kampung itu, Zaid akan menggunakan seluruh tenaga, pemikiran dan masanya demi untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Zaid perlu memikirkan strategi yang betul, kerana arus pembangunan sukar disekat. Pemimpin yang bermata duitan juga ramai di kampungnya yang pastinya akan cuba berusaha melaksanakan rancangan mereka. Jadi Zaid harus
fikir bagaimana untuk dia memberangkat mereka agar masyarakat kampung tidak semata-mata dapat melihat saja pembangunan yang dilaksanakan dan hanya mendapat sebuah rumah yang masih perlu dijelaskan hutangnya. Alhamdulillah, gitulah pembacaan novel Rousseau di Kuala bab 11 yang berjudul Zaid Mulakan Gerakan. Dalam bab ini kita dapat lihat bagaimana perancangan Zaid dan kawan-kawan berjalan lancar walaupun ada sedikit penentangan. Zaid meminta kawan-kawannya mencari punca penentangan dan siapa yang menggerakkannya. Zaid akan turun berjumpa dan menerangkan apa yang cuba dilakukan. Sekiranya Zaid merasa tidak mampu berhadapan dengan penentang itu, Zaid akan meminta Pak Hasan turut membantunya. Ikutilah terus pembacaan novel ini untuk mengetahui kesudahannya. Bagi kawan-kawan yang tertinggal bab awal, boleh diikutinya di dalam playlist novel Rousseau di Kuala yang akan dicadangkan oleh pihak YouTube sebelum berakhirnya video ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Saya mohon. Bye-bye. Assalamualaikum.